Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam sesi sembang-sembang Ramadan Menadiah yang terakhir, saya nak ceritakan berkenaan dengan kemaafan. Kemaafan ni kita boleh bahagikan dua lah kan. Satu, kemaafan kepada Tuhan kita. Yang keduanya adalah kemaafan sesama manusia. So hari ini memang saya nak fokuskan kemaafan sesama manusia lah. Sebab of course kalau dengan Allah kan dah banyak kita dengar sepanjang Ramadan ni keperluan untuk taubat. So itu adalah ruangnya. Dan kalau dengan manusia macam mana pula kan? Kenapa saya nak cakap tentang kemaafan ni? Sebab kemaafan ni dia adalah salah satu daripada 8 emosi yang positif yang akan menolong kita secara dalaman dan luaran untuk jadi lebih sihat kan. Sebab kalau kita tengoklah ada satu ni kata-kata daripada Dr. Randy Kamen dan psychologist educator. Dikatakan kemaafan tu merupakan satu cara untuk kita give up dengan suffering yang kita dah ada dengan benda-benda perkara yang dah lepas, terutamanya kalau orang tu di abuse kan, ada masalah-masalah yang sebelumnya kan, yang menyebabkan dia rasa grudge dan marah dan geram dan sebagainya kan. Dan dia kata, dan doktor ni katakan, dan itu adalah rasa kesukarelaan kita untuk move forward kan, dengan kita ni ada inner freedom. So nak katakan forgiveness ataupun kemaafan ni, dia adalah salah satu elemen yang very powerful untuk seorang manusia. Sama ada dia merelakan diri dia untuk dimaafkan ketika dia buat salah, ataupun dia sendiri nak memaafkan. Memaafkan tu dia adalah satu benda yang memang kena practice hand in hand lah. Dia tak boleh macam tiba-tiba kita rasa macam macam hari raya kan, orang kata okey, selamat raya, maaf zahir batin. Kadang-kadang perkara tu dia just sekadar datang di bibir kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak kalau bila kita nak memaafkan ataupun meminta maaf, we really mean it, dan kita mean it kerana kemaafan tu dia akan benefit kepada diri kita, terutamanya kalau kita adalah orang yang menjadi mangsa tu lah kan. Dia akan benefit kepada diri kita, terutamanya bila kita mampu memaafkan diri kita di atas sebab-sebab perkara di masa lalu yang kadang-kadang bukan kontrol kita, macam orang yang kena abuse, orang yang kena pukul kan, orang yang macam-macam lah kan, yang dizalimi. Bila kita tengok sebenarnya kalau kita berjaya memaafkan diri kita pertamanya, dan kemudian kita berjaya memaafkan orang tu tanpa kita meletakkan bahawa tanpa kita menidakkan kesalahan lah. Maksudnya macam kesalahan tetap kesalahan. Maksudnya ada salah satu kata-kata ni daripada Joan Brosinko. Dia kata dalam satu interview dia, you can forgive someone who wrong you and still call the police and testify in the court. So nak katakan macam forgiveness tu bukannya kepada orang lain kan, dia kepada diri kita. Kita nak make peace dengan diri kita. Malahan kalau dari segi physical domain kita pun kan, efeknya kepada blood rate kita, kepada blood pressure, kepada quality tidur kita, kepada stress level kita kan, kepada fizikal kita sendiri, benda tu akan jadi lebih baik sebenarnya. So bagaimana nak buat kan benda tu? Benda tu kalau disebutkan dalam artikel oleh Dr. Kamen tu, dia kata forgiveness ni is a teachable and learnable skill that can dramatically improve with practice over time. So dia bukanlah macam kita kata, hari ni orang tu buat salah, besok kita boleh maafkan. We have to take time, we have to learn, we have to practice untuk memaafkan orang. Dan sebenarnya kalau kita tengok daripada tulisan Fred Luskin daripada bukunya yang bernama Forgive for Good, dia ada bagi beberapa tips lah. Antaranya yang pertama, dia kata kita kena tahu apa sebabnya kita marah sangat, apa sebabnya rage tu terjadi kan. Boleh jadi sebab abuse, boleh jadi sebab kita dizalimi, bermacam-macam lah kan. Ataupun kemudiannya kita review balik cerita kita tu, kenapa, apa yang jadi kan. So kita try untuk re-engineer diri kita semula dalam erti kata yang empower diri kita sendiri. Contohnya lah kan, macam kalau orang kena abuse dengan parents dia kan, dia akan terfikir macam di sebalik abuse yang telah dilakukan oleh parents itu, apakah reason yang telah berlaku sebenarnya. Mungkin parents itu yang kena abuse juga, dan bila dia dapat go beyond that thing, kita akan nampak sebenarnya yang abuser ni lebih kesian daripada orang yang di abuse tu sebenarnya.
Sebab dia dah lah meng-abuse orang, dia dah rasa bersalah kan. Malahan orang yang di-abuse tu pula mungkin akan macam kalau anak ni kan boleh lari daripada dia ke, ataupun tak sayang dia dah ke, so kesian dia bertambah kesian lah kan. So bila kita nampak ruangan tu dalam perkara yang meng-empower diri kita, memang kita akan rasa strength lah kan bila kita memaafkan seseorang. Dan kemudiannya kita akan develop lah capacity of empathy dan compassion dalam diri kita kan bila kita memaafkan ni. Sebab kita tahu betapa sakitnya kan apa yang kita lalui, apa perkara yang kita telah dizalimi oleh orang lain kan. Malahan bila kita memberi maafkan tu, kita seolah-olah kita macam make peace with ourselves dengan kita punya past. Kan kita let go kan semuanya, kita lantak pergi kau, aku nak hidup dengan hidup yang baru, lebih kurang macam tu lah kan. Dan kemudiannya kita kena create kan, kalau daripada menurut Fred Luskin tu dia kata create new association with your own story of neglect or abuse kan. Kayaknya macam kita boleh ada self affirmation kepada diri kita bahawa abuse tu ataupun perkara yang telah kita dizalimi sebagainya kan bukanlah perkara yang dalam kontrol kita. Kita hanya boleh mengawal apa yang kita boleh kawal, dan apa yang orang lain dah buat walaupun kita disakiti sampai kita depression, sampai kita ada anxiety kan, walaupun perkara tu orang kata apa menyebabkan ada rasa yang teruk kepada diri kita tu, terutamanya kalau kita di-abuse waktu kanak-kanak, macam-macam boleh berlaku, mental kita distorted dan sebagainya kan. Tapi kita kata pada diri kita kita nak hidup yang baru kan, dengan ada good support, dengan ada orang yang mencintai diri kita macam suami kita, anak-anak kita kan. Ataupun kalau orang yang di-abuse oleh spouse di sini, kita kena melihat bahawa dia ada ruang yang lebih besar daripada orang yang meng-abuse itu kan, ataupun orang yang meneglect dia tu. So nak katakan itulah powerfulnya kemaafan tu kepada diri kita. Dan bila kita melangkah orang kata apa, dalam Ramadan ni kita belajar untuk meminta maaf kepada Allah kan, dan kita belajar untuk meminta maaf dan kita harapkan Allah memaafkan kita. So dengan perasaan yang sama jugalah kan ketika kita dizalimi dan sebagainya, ataupun ketika kita menzalimi orang lain juga, kita mengharapkan orang lain memberi kemaafan kepada diri kita. Dan kita harap juga supaya kita ni juga berjaya memaafkan diri kita dan orang lain yang telah menzalimi diri kita, daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar benda seperti abuse dan sebagainya. Walaupun perkara itu susah, saya faham sangat memang susah, tapi insyaAllah kita cuba praktis. Benda tu dia adalah praktis. Dan kenapa kita nak praktis kemaafan at the end of the day adalah kerana kita nak diri kita ini lebih sihat, diri kita ini lebih kuat kan, kita tak dibelenggu rasa griefness, kemarahan dan sebagainya. Sebab perkara itu semuanya akan mengakibatkan perkara yang tak bagus kepada fizikal dan mental kita. So dengan itu saya harap dengan esoknya nak hari raya ni kan, kita harap kita dapat memaafkan dan juga memberikan kemaafan kepada orang lain kan, dengan rasa dalam hati kita dan dengan mindset juga bahawa dengan kemaafan ini kita akan jadi orang yang lebih baik insya-Allah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.